Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada bharian.com.my 24 September 2023. Isteri saya, seorang anak ulama besar, bukan kerabat diraja, kata Razi Jidin. Berita penuh. Kuala Lumpur. Bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin pada hari ini secara terbuka memperkenalkan isterinya selepas kedua-dua mereka dikaitkan dengan satu dakwaan yang sedang tular di media sosial sekarang ini berhubung dengan kes rasuah bagi projek percetakan buku bernilai kira-kira 80 juta ringgit Malaysia. Razi yang juga adalah bekas Menteri Kanan Kerajaan terdahulu berkata, isterinya iaitu Balkis adalah anak kepada seorang ulama besar di Kedah dan bukan seorang kerabat diraja bergelar tengku. Katanya, tuduhan yang mendakwa dirinya terbabit dalam rasuah itu adalah fitnah yang amat besar dan akan mendapat balasan di akhirat kelak. Ada mesej viral di mana-mana yang mendakwa kita menerima RM80 juta daripada satu rindengan terus membabitkan penerbitan atau cetakan buku JKAF prasekolah dan dikatakan proksi syarikat membabitkan isteri saya. Disebut isteri saya seorang kerabat diraja dan seorang tengku. Jadi saya mau jelaskan di sini, isteri saya bernama Balkis binti Datuk Sheikh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, katanya. Kalau sahabat-sahabat di Kedah, tentulah kenal bapanya salah seorang ulama besar negeri Kedah yang banyak menerbitkan buku-buku dan banyak bersiar di radio pada waktu itu, katanya di laman Facebooknya di sini hari ini. Dalam video itu, Razi dilihat bersama dengan isterinya, namun wanita itu hanya mendiamkan diri. Mengulas lanjut, ahli Parlimen Putrajaya itu berkata, dakwaan yang mengatakan isterinya ialah kerabat diraja adalah satu fitnah yang begitu jahat. Katanya, isterinya sebelum ini tidak pernah mencampuri urusan berkaitan Kementerian Pendidikan ketika beliau menjadi menteri. Pada yang membuat fitnah, anda mungkin gembira, tetapi jawablah di akhirat. Ini satu perbuatan yang cukup jahat. Bila saya lihat isteri saya seorang tengku kerabat diraja, saya tahu ia adalah fitnah jahat. Jika sahabat-sahabat nak tahu, sewaktu saya di Kementerian Pendidikan, iaitu ketika waktu COVID-19, dia bertanya bila mau buka sekolah, tapi saya kata tunggulah pengumuman di televisyen, katanya. Razi berkata tuduhan itu bertujuan untuk membunuh karakternya. Kepada penuduh, saya mohon bertaubatlah dan penyebar untuk insaflah. Fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh, katanya. Apa yang dilakukan itu sebenarnya untuk membunuh karakter saya dan saya mohon semua untuk mendoakan yang terbaik untuk saya dan keluarga yang dizalimi dalam keadaan sedemikian rupa, katanya dalam kenyataan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini hari Ahad. Sebelum saya mulakan, saya nak tanya Sanusi dulu. Pengharaman Tok Guru Hadi Awang di beberapa buah negara di Arab sudah ditarik balik ke? Sudahkah ditarik balik dan dibatalkan? Ataupun dia masih lagi haram untuk berada di tanah beberapa negara Arab, Islam di Arab? Sanusi boleh tak jawab? Wah, ini dia. Sanusi perleke Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa dia sedar bahawa bos dia itu jauh lebih teruk. Jauh lebih dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang amat menyedihkan dan seram jugalah bila ketua di dalam parti
yang selalu mendakwa mereka ini memperjuangkan hak Islam. Tapi rupa-rupanya dia ini, walaupun dia tok guru, tapi rupanya baru kita tahu ada beberapa buah negara Islam di dunia ini, di tanah Arab pula tu, yang mengharamkan hadiah wang. Wow, sudah kena tarik balik kah? Sanusi sila jawab. Sudah kena tarik balik kah pengharaman itu? Kalau sudah, okeylah. Sanusi baru-baru ini telah memperlekehkan Perdana Menteri ketika beliau menyatakan kenyataan negara di New York. Dia nak perlekeh Perdana Menteri, tapi dia tak sedar. Saya nak tanya saja. Muhyiddin pernah tak buat kenyataan, atau Muhyiddin pernah tak buat khutbah Jumaat di New York? Tak apalah, kita jangan tanya Muhyiddin lah. Kita tanya Tok Guru Hadi Awang lah. Kan Tok Guru Hadi Awang ni orangnya hebat. Pernah tak buat khutbah Jumaat di New York? Pernah tak? Sanusi lagi tak pernah lah. Lagi kesian sekarang ni Muhyiddin tak akan ada peluang pergi sana. Kerana apa? Dia punya pasport kena pegang, tak boleh keluar negara. Jadi Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi janganlah memperlekehkan Perdana Menteri. Tapi yang saya tahu Perdana Menteri telah menerima 9 kali tepukan gemuruh, tahu? 9 kali. Muhyiddin ada tak pernah buat sana? Hadi Awang ada tak? Sanusi ada tak? Kalau tak ada, janganlah nak besak kepala, nak perasan kata rasanya diri itu lebih baik. Tak lebih baik manapun. Beliau yang juga adalah ketua pengarah pilihan raya PN berkata situasi Dewan yang lengang ketika Anwar berucap menyampaikan kenyataan negara malam semalam cukup memalukan. Malu apanya? At least dia bolehlah bercakap di sana. Kenapa? Hadi Awang pernah bercakap di sana? Muhyiddin Yassin pernah bercakap di sana? Pernah. Sanusi pernah tak pergi sana? Sanusi pernah tak pijak Dewan tu? Tak pernah, tak payah cakap. Buat malu je. Nak buat perbandingan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan ucapan PM10, apa bezanya? Dia kata pada waktu ucapan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, nak kena tahu waktu itu dia cakap tentang apa. Sanusi ni cakap sembarang cakap je. Waktu itu sesi apa? Jadi mungkin waktu itu ramai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dia kata kenapa tak ada orang datang? Sebab dia kata orang bohong apanya? Jadi daripada dengar lebih baik keluar, dia kata. Ingat tak baru-baru ini di Dewan Rakyat siapa yang keluar Dewan? Macam budak-budak lah saya tengok. Sikit-sikit koyak. Habis kalau semua keluar Dewan, siapa nak dengar? Tapi sebenarnya bagus jugalah pihak pembangkang ni keluar. Senang lah kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk buat pembentangan. Tak apalah kalau semua tak mau ganggu lagi, bagus. Senang cerita, senang kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, tak apa. Lain kali semua pembangkang tak payah masuk Dewan, lagi bagus. Tak payah masuk Dewan. Kita tengoklah apa terjadi. Yang kesiannya ialah tempat-tempat parlimen yang mereka jadi wakil. Apabila mereka keluar, tak adalah suara mereka. Jadi minta pula gaji. Nanti sekarang bila tak ada peruntukan, terpaksa pergi kenduri orang mati, buat sedekah pakai duit sendiri. Habis selama ni YB kami pakai duit apa? Lain kali kalau nak jadi wakil rakyat, cermin diri dulu, layak ke tidak, sanggup ke tidak. Bukan hanya nak berkuasa. Bila sudah berkuasa, dah tak ada duit, tak ada itu, tak ada ini, rupa-rupanya tak mampu pun nak jadi ahli parlimen. Kenapa? Selama ni nak jadi ahli parlimen, kenapa? Mau apa? Mau dapat duit untuk bantuan ke? Tak, bukan. Jadi ahli parlimen ni sebenarnya jadi pembantu rakyat, bukan bos kepada rakyat. Tahu pun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
Sanusi memperleke Perdana Menteri ketika dia berucap pada ceramah perdana kempen pilihan rakyat kecil PRK di Undangan Negeri Pelangai di Dataran Purnama Simpang Pelangai di Bentong malam tadi. Ceramah itu disiarkan secara langsung pada akun Facebook TV PAS. Hadir sama adalah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Pengurus CPN Pahang Datuk Sri Saifuddin Abdullah, Pesuruhjaya PAS Pahang Rosli Abdul Jabbar dan Pengurusi Mufakat Nasional Tan Sri Anwar Musa. Wow, semua bos-bos dengar apa yang saya cakap. Jadi, semua bos-bos Perikatan Nasional patut paham apa yang maksud oleh Sanusi ini dan patut mereka pun rasa malu-malu kucing juga lah. Malu-malu kucing juga karena Hadi Awang sampai sekarang tak tahu apa dia punya situasi. Adakah dia sudah dikeluarkan daripada senarai blacklist itu ataupun tidak? Nah, tak tahu. Dia tak pernah pun berucap di United Nations. Dia tak pernah pun pergi bagi ceramah ataupun khutbah Jumaat dekat New York, tak pernah. Anwar saja pernah. Semua yang datang ini pun tak pernah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat saya, untuk berkempen lebih baik bagi tahulah manifesto yang bagus, bukan cuba untuk perleke orang, nanti kena sendiri. Sekarang ni dah kena batang hidung sendiri. Apa nak jadi, malu jugalah. Okey. Jadi walaupun begitu kata Sanusi, khutbah itu rukun. Kalau bukan rukun, rasanya tak ada yang nak dengar dia di masjid pun, katanya. Yalah, betul juga. Tapi itulah saya nak tanya juga. Kalau khutbah, pernah tak Hadi Awang pernah berkhutbah di sana? Tak pernah. Pernah tak Sanusi pergi sana? Tak pernah. Tak apalah, Sanusi perlu jawab saja. Apa status Tok Guru Hadi Awang sekarang di beberapa negara Arab yang telah blacklist dia? Apa status? Itu saja kita nak tanyalah. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye.